Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna syarral umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi sidang para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi, dan harapnya semoga semua dalam keadaan sihat dan walafiat, ya, di dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi pandemik ataupun sekarang sudah dikenal sebagai endemik COVID-19, ya. Jadi kes pun pada hari ini dah lebih 20,000 kes. Jadi semoga kita dapat menjaga diri kita supaya kita dapat berhadapan dengan suasana yang begitu mencabar, ya, pada waktu ini. Jadi insya-Allah, ya, pada malam ini kita akan sambung pengajian dan perbincangan kita, ya, yang telah kita sentuh, ya, dah lama juga kita berhenti, ya, berkaitan dengan qawaid al-fiqhiyah, al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi sebelum ini kita bicarakan berkaitan dengan lebih kepada mukadimah, apa itu kaedah fiqhiyah, apa itu sebuah sedikit sejarahnya, apa itu definisi bagi qawaid fiqhiyah, beberapa istilah yang berkaitan dengan qawaid fiqhiyah, dan apa penggunaan yang digunakan oleh para ulama apabila mereka menggunakan kaedah ataupun qawaid fiqhiyah ini. Jadi pada malam ini, ya, jadi kita akan masuk kepada isi perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan kalau kita lihat ada sebanyak 5 kaedah, ya, 5 kaedah besar, ya, dalam kaedah fiqhiyah ini, yang mana kita akan tengok, lihat pada yang pertama pada malam ini berkaitan dengan kaedah yang pertama, iaitu al-umur bi maqasidiha, iaitu setiap perkara itu dinilai berdasarkan dengan niat. Jadi sebagai mukadimah, ya, kalau kita lihat, ya, kebanyakan ibadat kita punya ibadat khusus, ya, banyak meletakkan niat ini sebagai rukun, ya, bukan setakat sebagai rukun, bahkan kalau ikut turutannya itu sebagai rukun yang pertama. Kalau solat, rukun yang pertama niat, puasa pun ada niat. Jadi hampir semua ibadat, ya, yang dalam Islam memang disyaratkan ada niat. Jadi niat itu jugalah yang membezakan, ya, itu tadi kalau dalam ibadat khusus. Niat jugalah kalau kita lihat dalam selain pada ibadat, ya, contohnya dalam bab jinayah, ya. Dalam bab jinayah ni contohnya bab qisas, ya. Jadi dalam bab qisas, sama ada dalam apa yang dinamakan sebagai pembunuhan secara sengaja ataupun pembunuhan tidak sengaja. Jadi di situ juga penting pada niat. Niat itu menentukan jenis hukuman bagi setiap jenis pembunuhan tadi. Yang mana kalau seorang itu membunuh dengan ada niat, maka sudah pasti bahasan kisahnya ialah bunuh dibalas bunuh, kecuali jika dimaafkan oleh keluarga si mati ataupun mangsa. Manakala kalau pembunuhan secara tidak sengaja, maka tidak dihukum bunuh, tapi hendaklah bayar blood money ataupun bayar diat, ya, membayar kadar tertentulah
bukan satu nilai yang besar, nilai yang rendah, ya, maknanya boleh jadi sehingga 100 ekor unta nilaian, dan tengok ya kadar-kadarnya. Jadi itu niat tadi itu membezakan bahkan dalam bab jinayah, yang mana itu dalam bab jinayah. Kemudian bagaimana pula kita nak tentukan kalau seseorang itu, niat seseorang itu bagaimana? Ini pun penting juga, ya. Jadi kerana niat itu benda yang di dalam hati. Jadi bagaimana? Contoh dalam kes tadi, hukuman tadi itu, macam mana seseorang qadhi ataupun seorang hakim nak menentukan seorang ni memang ada niat untuk membunuh, ataupun dia tersilap, ataupun dia tidak sengaja. Jadi bagaimanakah hakim tadi untuk menentukan perkara ini, sedangkan niat tadi itu adalah perkara di dalam hati. Jadi sudah pastilah dalam penentuan ini, maka para ulama menentukan di sana pembuktian melalui secara qarinah, ataupun bukti yang ada, yang melingkari, yang boleh menunjukkan terhadap niat tersebut. Contohnya kalau seorang tu mungkin membawa pisau, pergi ke arah si mangsa, memang menikamnya berkali-kali, sudah ada niat dari, kelihatannya sudah ada niat dari awal, itu mewakili niat dia, ya, seolah-olahnya begitu. Tapi kalau contoh yang lain, contohnya kalau seorang itu memandu kenderaan kereta di jalan raya dalam keadaan biasa, tiba-tiba terlanggar orang. Jadi dalam keadaan tersebut, jadi secara zahirnya ya kelihatannya tidak, maknanya dia, dia kata orang tadi itu dilanggar dan mati, maka dalam keadaan tersebut maknanya pembunuhan secara tidak sengaja, ataupun sama-sama pergi berburu di hutan, nak memburu rusa, kan, ya, sekali yang ditembak adalah kawannya sendiri, ya. Ini pun memang pernah berlaku, ya, memang pernah berlaku, ya. Jadi bagaimanakah itu, adakah dianggap sebagai pembunuhan sengaja ataupun tidak sengaja? Jadi itu kita serahkan kepada mahkamah. Jadi kadang mungkin orang tu memang tak sengaja, tapi sebenarnya ada niat, dia membuatkan keadaan seolah tidak sengaja. Jadi itu kita serahkan kepada mahkamah untuk menentukannya lah dalam perkara tersebut. Itu yang berkaitan dengan kalau kita lihat yang ada kesan dari sudut penghukuman di dunia. Manakala kalau jenis yang kedua ni, kalau jenis amal ibadat ni, seorang contohnya suka menderma lah, ya, menderma, ya. Jadi dia masukkan dalam Facebook benda semua lagi lah sekarang ni, kan, ya, banyak bagi bantuan kepada orang ramai, kan, yang apa, pasang bendera putih semua ni, kan. Jadi bila kita bagi bantuan tu, kita ambil gambar. Tak cukup dengan ambil gambar, kita share dalam WhatsApp group, kita mungkin share dalam Facebook. Lebih-lebih lagi gambar penerima kita tidak blurkan pun, ataupun kita tidak kaburkan, ya, jadi orang nampak semua. Jadi mungkin timbul persoalan, jadi di manakah keikhlasan? Adakah di situ ada ikhlas, ataupun dia ada riak, ya, ataupun amalan ibadah seorang itu secara terpaksa, dipaksa. Itu mungkin dalam isu yang lain, nanti kita akan sentuh, ya. Jadi sudah pasti niat itu perkara yang sukar, walaupun di sana sebenarnya kita boleh lihat jugalah dari sudut qarinah, ataupun perkara-perkara luaran yang melingkari, kita boleh dapat memandu kita untuk menentukan seorang ini sebenarnya niatnya bagaimana, ya. Contohnya dalam keadaan sekarang pun sama jugalah, ya. Walaupun dalam situasi, contohnya dalam sekarang ni situasi kegawatan ekonomi, politik semua, ya. Jadi masing-masing pihak mengatakan kami melakukannya untuk rakyat. Tanya pihak yang A, dia pun kata demi rakyat. Tanya yang B, demi rakyat. Yang C pun semua mengatakannya demi rakyat. Jadi bagaimanakah kita nak menentukan mana satu ni, ya, antara semua pihak-pihak tadi ni yang betul-betul melakukan apa yang mereka lakukan tadi itu demi rakyat, kesejahteraan rakyat. Jadi salah satu cara petunjuknya adalah kita lihat apa yang mereka lakukan itu tadi. Adakah apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat tadi itu membantu secara langsung atau tidak langsung ke arah kesejahteraan rakyat. Jadi kalau daripada perbuatan mereka itu kelihatannya mungkin lebih membawa kepada kemudaratan, maka kita boleh mengatakan bahawa apa yang mereka katakan sebagai demi rakyat tadi itu mungkin adalah satu perkara yang tidak benar. Tapi itulah, ya, perkara-perkara begini adalah bersifat ijtihadi, maknanya bersifat kita tak dapat ukur secara pasti 100% kebenaran dia.
Jadi kita masuk seterusnya berkaitan dengan kalau kita lihat kaedah asas dalam qawaid fiqhiyah. Jadi qawaid fiqhiyah ni seperti mana yang kita sentuh dalam minggu-minggu sebelum ni. Jadi kaedah fiqh ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada banyaklah kaedahnya kan yang ulama ulas ataupun ulama tulis dia dalam setiap mazhab fiqh ni, maka masing-masing sehingga mencapai ratusan bahkan ribuan kaedah fiqh yang wujud Jadi daripada ratusan ataupun ribuan kaedah tadi ini, maka kita boleh kelompokkan 5 kaedah yang kita anggap sebagai kaedah yang paling asas. 5 kaedah ini yang dianggap sebagai itulah dia punya asas ataupun intipati kepada kaedah-kaedah yang lain. Jadi pada kesempatan ini kita tengoklah satu demi satu apakah 5 kaedah tersebut kaedah asas dalam qawaid fiqhiyah. Jadi yang pertama, kaedah yang pertama iaitu al-umur bimaqasidiha, iaitu setiap perkara dinilai berdasarkan niat seseorang. Yang kedua, kaedah yang kedua, al-yaqin la yazul bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau tak tahu bahasa Arab ni pun boleh faham juga yakin. Bahasa Melayu pun ada yakin, syak. Jadi dalam bahasa Melayu pun kita ada menggunakan istilah syak, prasangka. Jadi itu pun dua perkataan ini kita ambil daripada dalam bahasa Arab Jadi keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan syak. Itu kaedah yang kedua. Yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesusahan itu boleh membawa kepada kemudahan. Maknanya kesusahan tadi itu dapat diangkat untuk menjadikan kemudahan kepada umat Islam dan umat manusia secara umumnya. Dan yang seterusnya yang keempat, ad-darar yuzal. Kemudaratan mesti dihilangkan ataupun dihapuskan. Itu kalau kita lihat dalam maqasid maslahah, semua itu adalah antara perkara yang penting lah. Jadi kemudaratan itulah yang paling pertama sekali yang ingin dihapuskan, dihilangkan, ataupun paling sekurang-kurangnya mudarat tadi itu cuba dikurangkan setahap yang paling minimal. Dan kaedah yang seterusnya, yang terakhir, al-adah muhakkamah. Adat sebagai sumber rujukan hukum, ataupun adat juga menjadi penentu hukum dalam setengah keadaan. Jadi 5 kaedah asas ini, dan kita akan lihat satu demi satu. Perbahasan ulama cukup panjang, cukup panjang bagi setiap kaedah ini. Jadi sebab itu yang macam saya selalu tekankan dalam kelas ataupun dalam pertemuan kita sebelum ini. Jadi amat penting untuk seorang itu mengkaji secara mendalam, mempelajari secara mendalam kaedah-kaedah ini, bagaimana ia dibentuk, apakah maksud bagi setiap kaedah ini, dan contoh-contoh penggunaannya. Kerana kalau tidak, maka dia boleh membawa kepada kepincangan dalam pemikiran, boleh membawa kepada kegagalan ataupun kesilapan seseorang itu apabila menggunakan kaedah tersebut dalam semua keadaan. Saya bagi contohlah, katalah seorang itu, dia kata al-umur bina, contohnya yang lain lah, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesukaran itu membawa kemudaratan. Jadi macam manakah kesukaran yang boleh diterima untuk seseorang itu diberikan rukhsah ataupun kemudahan? Adakah setakat katalah contoh, seorang itu dalam pekerjaan, jadi satu ni kerja bidang yang halal, gaji RM2,000. Satu lagi kerja kat kelab malam ataupun kerja di kilang arak, gaji RM4,000. Jadi adakah kita nak pakai kaedah ni? Kadang-kadang susah ni, kalau gaji RM2,000 ni tak cukup, kena gaji RM4,000. Jadi kalau ikut kaedah ni, al-masyaqqah tajlibut taisir, bolehlah. Jadi begitukah yang kita nak menggunakan kaedah tersebut? Al-yasin la yazul bisyak. Yang penting yakin, diri kita yakin. Apa yang aku buat, ibadat yang aku buat ni yakin ni. Maknanya hadis yang aku gunakan ni yakin aku guna ni. Jadi keyakinan ni tidak dapat hilang dengan keraguan. Jadi aku yakinlah dengan apa yang aku lakukan ini. Jadi
tak nak tengok pandangan orang lain. Jadi adakah itu maksud keyakinan yang dimaksudkan dalam kaedah fiqh ini? Dan juga bersamalah adat sebagai sumber rujukan hukum. Adat bagaimana di sini? Adat istiadatkah ataupun adat bagaimana? Jadi yang salah faham, jadi adat ini boleh sebagai sumber rujukan hukum. Jadi bolehlah kita gunakan apa yang kita ada kebiasaan kita tadi itu, walaupun ada mungkin bertentangan dengan syariah, dikata dah adat jadi sumber rujukan hukum, kita pakai sajalah. Jadi mungkin ada orang yang berpandangan sedemikian rupa. Jadi sebab itulah amat penting seorang itu apabila dia melihat satu perkara itu, maka dia kena lihat secara lebih luas, kerana kalau tidak mendalam dia punya pengajiannya, pemahamannya, pembacaannya, jadi boleh menjerumuskan seseorang itu ke lembah na'udzubillah, kesesatan dan pelbagai lagi, ya. Jadi dia rasa dia itu cukup pandai, dah tahu, rupanya apa yang dia tidak tahu, yang dia faham itu adalah salah, ya. Jadi kalau kita lihat ya, kaedah ataupun asas qawaid fiqhiyah, kaedah asas qawaid fiqhiyah ini kalau dalam bahasa Melayu lah. Jadi kalau istilahnya tu dalam bahasa Arab tu banyak ya yang digunakan oleh para ulama ya. Contoh istilah yang digunakan ialah al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Kaedah fiqh besar ya, yang utama. Qawaid al-asasiyah al-khamsah, kaedah asas yang 5. Saya kata ada 5, al-qawaid al-khams al-kubra ataupun al-qawaid al-khams al-kubra, kaedah 5 yang besar. Jadi banyak nama, tapi semuanya maknanya menuju pada perkara yang samalah, iaitu 5 kaedah asas tadi. Jadi kenapa dinamakan sebagai kaedah asas? Ya, qawaid fiqhiyah ya. Kenapa 5 perkara ni tadi ni, 5 kaedah ni dianggap sebagai asas, benda yang kubra daripada kabura besar lah kan ya. Jadi kenapa dianggap besar? Ya, satu kerana 5 kaedah ini dapat dipraktikkan pada hampir seluruh bab-bab dalam fiqh ni, daripada bab taharah, bab wuduk, tayamum, solat, sampailah bab jarimah, bab undang-undang, dan bab-bab yang lain lah, perkahwinan, munakahat, semua ya, hampir semua bab fiqh dia boleh masuk. Mungkin 1, 2, 3 sikit lah yang dia tak ada, tapi maknanya hampir ke semua dia boleh masuk. Kerana kalau kaedah-kaedah selain daripada 5 kaedah fiqh ni, ada setengah tu dia hanya sesuai contohnya dalam setengah bab sahaja. Dia tidak digunakan, dia terhad dalam bab-bab tertentu saja. Dia tidak digunakan untuk semua bab yang ada dalam fiqh. Jadi yang 5 kaedah ni dianggap sebagai yang besar, kaedah asas, kerana kaedah ini boleh digunakan hampir untuk semua bab-bab yang ada dalam kitab fiqh. Selain daripada itu, kelima-lima kaedah ini disepakati oleh keempat-empat mazhab fiqh, ya, mazhab sunni. Ya, jadi daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jadi keempat-empat mazhab ini menerima penggunaan inilah 5 kaedah ini, sehingga hampir jadi satu kesepakatan, hampir pada ijma' ya, mereka menerima kaedah-kaedah ini. Kalau kaedah-kaedah yang lain ya mungkin ialah satu kaedah mungkin digunakan dalam mazhab Hanafi tapi tidak digunakan dalam mazhab Syafi'i, mungkin digunakan dalam setengah mazhab tapi tidak diterima dalam mazhab yang lain. Jadi berlaku perselisihan ya, jadi tidak diterima oleh semua, tapi 5 ni diterima oleh kaedah ni diterima oleh semua mazhab ini. 5 kaedah ini masing-masing mengandungi banyak kaedah cabang di bawahnya. Jadi 5 kaedah besar. Jadi satu kaedah dia akan ada pecahan-pecahannya ya, untuk syarahnya untuk lebih panjang lagi ya, banyak dia punya pecahan cabang-cabangnya untuk lebih spesifik kepada isu-isu yang tertentu ya. Jadi setiap satu ada pecahan-pecahannya lagi ya. Jadi ini sebagai asas dan bawahnya ada pecahan-pecahan yang lain. Ya, manakala kaedah-kaedah lain dia lebih khusus, jadi dia tiada sangat pecahan-pecahan. Ya, jadi yang asas ini, kaedah asas ini dia ada pecahan lain lagi di bawahnya. Itu kalau kita lihat berkaitan dengan kaedah asas dalam qawaid fiqhiyah ini. Jadi kita lihatlah kaedah yang pertama ni. Jadi kaedah pertama ni, setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Al-umur bimaqasidiha. Setiap
hukum bagi satu perkara itu berdasarkan dengan niat seseorang. Di situ ada takdir ataupun hukumul umur, hukum bagi sesuatu perkara itu ditentukan berdasarkan niat seseorang. Jadi kalau hukum terhadap satu perkara perbuatan, sama ada nak jadikan dia halal, haram, sunat, makruh dan lain-lain itu, maknanya bergantung kepada tujuan perkara tersebut dilakukan. Jadi tujuan tu amat penting, walaupun secara zahir perbuatan itu sama, tapi kalau niatnya itu berbeza-beza, dia boleh mendatangkan hukum yang berbeza. Contohnya adalah seperti kita kata hukum berkahwin asalnya adalah digalakkan yang sunnah. Tapi kalau seorang itu berkahwin dengan niat untuk memudaratkan pasangan, jadi dia sudah membawa kepada yang haram. Ya. Sama jugalah ya, dalam perkara yang lain, ya, jual beli secara umumnya adalah halal. Tapi kalau saya membeli, kalau saya dapat tahu ada orang ingin membeli pisau, lepas tu saya tanya, nak buat apa pisau ni? Saya nak beli pisau ni untuk pau orang ataupun nak guna untuk ugut orang. Jadi dalam keadaan tersebut, kita dah tahu niat dia membeli pisau tadi untuk benda yang tak elok, maka ketika itu berubah, ya, menjadi hukumnya menjadi haram untuk jual pisau tadi kepada orang tersebut. Yang kedua, kalau kita jual dalam keadaan biasa, kita secara zahirnya memang orang akan beli pisau dapur contohnya untuk gunaan di dapur, maka dia tak ada masalah lah, maknanya lebih kepada yang harus. Jadi itu tadi ya, perbezaannya boleh jadi bergantung kepada niat seorang itu, boleh menentukan satu perkara itu boleh menjadi haram, boleh menjadi halal. Dan dia niat juga penentu seorang itu boleh mendapat pahala ataupun dosa. Jika seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan, dia dah niatkan, contohnya dia nak bersedekah, jadi insya-Allah dia akan dapat pahala. Dalam contoh yang lain lagi, kalau seorang itu berniat, contohnya kalau dia mengambil gambar seseorang untuk diviralkan dengan niat untuk mengaibkan orang tersebut, maka dia akan mendapat dosa. Dan juga ialah perkara lain ya. Jadi kalau mendatangkan mudarat pada diri seseorang ataupun mendatangkan mudarat kepada orang lain, jadi dia boleh membawa kepada dosa. Dan juga niat jugalah memastikan satu perkara itu menjadi halal ataupun haram, sah ataupun batal, wajib ataupun sunat ya. Jadi satu perkara itu boleh jadi wajib atau sunat bergantung kepada niat seseorang. Kalau seorang itu niat contohnya nanti nak masuk waktu isyak 4 rakaat ya. Jadi kalau dia memang niat bergantung pada niat lah, boleh jadi dia nak niat nak buat qabliyah 4 rakaat yang contoh lah kan ya. Jadi bergantung pada niat dia lah, dia buat sembahyang sunat ataupun dia nak buat sembahyang isyak, maka itu jadi yang wajib. Jadi dia membezakan antara perkara yang wajib ataupun sunat. Orang itu ingin berpuasa hari Isnin dan hari Khamis, mungkin dia nak puasa hari Isnin itu secara zahirnya biasanya puasa sunat. Tapi kalau mungkin seorang itu memang sudah bernazar, jadi kalau nazar tadi itu dia akan masuk kepada puasa yang wajib. Jadi dia berbeza, walaupun zahir nampak perbuatannya itu sama, tapi niat tadi telah menentukan seorang itu menentukan dia tu jadi wajib ataupun sunat. Dia boleh jadi sah ataupun batal. Ya, jadi kalau berubah niat ya, dalam sembahyang oleh semua ya, jadi niatnya dah berubah, tak nak sembahyang, jadi dia boleh membawa kepada batal sembahyang. Berubah niat, macam-macam lah, kita akan lihat dia punya contoh-contohnya. Dan daripada mana datang sumber kaedah ini yang digunakan oleh para ulama ni, innamal a'malu binniyat, daripada mana datang
asas ya bagi para ulama ketika membina kaedah ini ya. Jadi banyak ya. Jadi dalil daripada Al-Quran, dan yang kedua datang dalil daripada hadis. Kalau kita lihat firman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, yang bermaksud padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi mukhlishina lahuddin, jadi ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi itu di sini ulama lihat bahawa bagaimana setiap ibadat itu perlu kepada niat yang ikhlas ya, untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat ya, dalam ayat yang lain, contoh berkaitan dengan yamin ataupun sumpah ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah yang tidak dimaksudkan, yang maknanya sumpah main-main ya. Tapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahan yang disengajakan untuk kamu bersumpah dalam hatimu. Jadi di sini dalam ayat ini menunjukkan apa? Ya, sumpah itu dikatakan sumpah yang ada kesannya di sudut syarak hanya bila seorang itu betul-betul ada niat. Kalau seorang itu hanya bermain-main ya, maka sumpahnya itu tidak dikira. Jadi itu pentingnya niat ya dalam hati seseorang. Jadi kalau dia niat dia disumpah sesuatu perkara itu memang dia maksudkan, maka barulah dikira sumpah tersebut. Tapi andai kata dia cuma sebut sumpah hanya sekadar mainan mulut saja, maka itu tidak, ataupun bermain-main saja, maka itu tidak dianggap sebagai sumpah dalam erti kata yang sebenarnya. Dalam ayat yang lain ya, contohnya dalam surah Al-Baqarah juga ya, ayat 227. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Ya, dan jika mereka berazam menetapkan hati untuk talak ya, cerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, maksud di sini dah, jika seseorang itu ingin mentalakkan isterinya itu memang ada niat, maka barulah dia jatuh. Maknanya kalau lafaz sarih itu jelaslah, aku ceraikan dikau ya, dia ada niat. Kalau lafaz yang kinayah, maknanya kiasan, tidak pasti dikata mungkin kau baliklah pergi rumah mak bapak kau contohnya lah kan ya. Jadi kalau dia tidak maksudkannya sebagai cerai, maka talak, maka tidak berlaku talak. Tapi bila seorang itu menyebut perkara tadi itu, baliklah pergi ke rumah mak bapak kau kan ya. Jadi dalam keadaan tersebut, jika dia ada memangnya niat untuk cerai, talak, maka jatuhlah talak tersebut ya. Jadi di sini maknanya hukum tadi tu banyak berputar, ataupun dia hukum tadi tu banyak berpusing ataupun bergantung kepada niat seseorang tadi itu. Dalam yamin ataupun dalam sumpah, dalam juga talak ataupun cerai, perlu juga kepada niat yang jelas. Bila seorang itu bila mengucapkan perkataan tadi itu, apakah benar-benar dimaksudkan dengan talak ataupun tidak. Dan kalau kita lihat ya, itu daripada ayat Al-Quran. Seterusnya kalau kita lihat daripada hadis Nabi SAW, jadi satu hadis yang sudah pasti ini antara dia punya yang paling utamalah ya, daripada hadis ini. Banyak ya hukum ataupun kaedah-kaedah syarak yang digunakan daripada hadis ini. Iaitu kalau kita lihat niat, iaitu hadis innamal a'malu binniyat ya, hadis yang cukup popular. Ini kalau dari riwayat Bukhari ini dia dalam nombor yang pertama lah. Jadi dan juga diriwayatkan dalam Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi
fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, jadi yang bermaksud setiap amalan itu tergantung balasannya pada niat seseorang. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya didapatlah. Siapa yang hijrahnya kerana mencari dunia ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Ya, jadi hijrah ini kalau sahabat wurud hadis ya, dalam ada riwayat ya menceritakan sebab kenapa hadis ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ada beberapa kisahnya lah ya. Jadi antara yang apa yang disebut ya oleh Imam Suyuti ya, daripada kisah seorang pemuda yang telah bertunang dengan wanita bernama Qais. Ya, jadi bila dia nak kahwin tu, wanita tadi tu menolak. Dia letak syarat, kau kena berhijrah ke Madinah baru boleh kahwin. Ya, jadi pemuda tadi tu pun berhijrah ke Madinah, maka berkahwinlah dia dengan perempuan yang bernama Ummu Qais tadi, sehingga kan dikenali sebagai muhajir Ummi Qais, ataupun orang yang penghijrah Ummu Qais, berhijrah kerana Ummu Qais ya. Jadi segi zahir sama hijrah ya, tapi mungkin tujuan akhirnya adalah berbeza ya. Jadi ada tujuan sedikit, ada tujuan untuk dunia semua. Jadi dia dapatlah apa yang dia dapat tadi ya. Ataupun kita lihat yang lain ya, contohnya berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari ya. Ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil syaja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya'an fa ayyu dhalika fi sabilillah? Faqal man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Ya. Jadi yang bermaksud, wahai Rasulullah, ada seorang berperang kerana ingin dikatakan berani. Ada seorang lagi berperang kerana ingin dikatakan gagah. Seorang lagi berperang kerana riya, ingin dilihat orang. Maka yang mana yang akan termasuk jihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk menjadikan kalimah Allah yang paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah fisabilillah. Riwayat Bukhari. Jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa tidak semua orang yang mati dalam peperangan menentang musuh Islam itu boleh mendapat syahid dan masuk ke syurga. Bahkan mungkin kalau dia tidak ada niat yang betul, boleh menyebabkan seorang itu tidak mendapat syahid, bahkan mungkin mana tidak dapat pahala ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada hadis ini juga menunjukkan kepentingan niat untuk menjadikan sesuatu perbuatan seseorang itu diterima di sisi Allah. Dan bagaimana akhirnya daripada beberapa hadis dan juga ayat Quran ini, jadi ulama pun buat kesimpulan. Jadi menggunakan satu kaedah yang penting, jadi yang al-umur bimaqasidiha. Jadi setiap perkara itu hukumnya tadi itu ditentukan berdasarkan tujuan seorang itu melakukan sesuatu perkara ya. Jadi kalau seorang itu pergi berdakwah sekalipun ya, untuk tujuan yang baik, tapi maknanya kalaulah tujuannya tadi itu hanya untuk dapat kemasyhuran daripada masyarakat, jadi maka tidak adalah pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fungsi niat ya, kalau kita lihat tadi itu kita boleh lihat secara umum ya. Jadi niat itu perkara yang terlintas di dalam hati ya, perkara yang terlintas di dalam hati ya. Jadi dia bukannya niat itu ialah macam tempat kita ni biasalah kita ada buat lafaz niat ya, lafaz niat puasa, lafaz niat untuk sembahyang, solat semua. Tapi itu adalah lafaz dia untuk membantu sajalah ya. Jadi dia bukanlah niat yang sebenarnya. Bermaksud kalaulah seorang itu terlupa untuk baca lafaz niat, adakah ibadatnya diterima? InsyaAllah masih lagi.
tak sempat, dia tak baca pun usolli fardal maghribi 3 raka'atin makmuman lillahi ta'ala contohnya, ada anillahi ta'ala. Jadi dia tak baca semua tu semua, tapi ada niat dalam hati, dia memang nak sembahyang, pergi masjid, surau, ambil wuduk semua, sudah pasti dia berniat lah kan benda ni. Jadi itu sudah dianggap sebagai niat, ya, walaupun dia tidak sebut ya, lafaz niat tadi dalam bahasa Arab. Jadi itu yang penting jugalah, kerana akhirnya kalau kita anggap bahawa lafaz niat itu dah wajib, jadi itu yang kadang-kadang datangkan was-was syaitan yang kadang-kadang berlaku dalam masyarakat ya. Bila time sembahyang itu Allahu Akbar ya, berkali-kali ya, berkali-kali di ulang-ulang takbirnya tadi, tak masuk lagi di dalam jiwa kan ya, belum sampai zuk ataupun dia punya feelingnya tadi lah kan ya, sampai ber-3-4 kali baru selesai ya untuk takbir saja ya. Dan ada orang bila tanya ni kenapa dia tak nak buat sembahyang kasar, tak nak buat sembahyang jamak bila time musafir ni. Time musafir ni, walaupun sekarang PKP ni tak jarang orang nak musafir lah kan ya. Okey, tapi ialah dalam keadaan biasa kita lihat lah kan ya. Jadi kalau orang bermusafir ya, ada setengah tu bila dia sembahyang tamam juga lengkap ya, kenapa tak nak kasar, kenapa tak nak jamak. Jadi antara jawapan dia bagi, saya tak hafal lafaz niat untuk jamak kasar ni, jadi ragu-ragu kan. Bila jadi ragu macam tu, jadi tak buat lah, jadi buat sembahyang biasa lebih selamat ya. Jadi itu dah silap lah, begitulah kan, sial lah ya. Jadi ialah kalau kita belajar tu lafaz niat sekolah rendah tu panjang tu, dia punya lafaz niatnya tu, usolli fardal maghribi 3 raka'atin jamak taqdimin 3 raka'atin qasran, qasran tak adalah ya, makmuman lillahi ta'ala contohnya ya. Jadi panjang lah kan, jadi dia nak takbir tu panjang sangat ya, jadi dia lupa benda ni ya. Jadi itu tidak disuruh dalam syariah begitu ya. Jadi fungsi niat tadi tu tujuannya, kalau tengok tujuan lah, satu fungsi niat tadi sama ada ikhlas ya, ikhlas, khalas habis kan ya, itu lain maksudnya. Tulus, suci ya, ikhlas ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kerana kalau seorang itu bila ada niat yang lain, ibaratnya seolah-olah dia syirikkan Allah lah, walaupun dia bukanlah syirik dan berarti kata menyembah berhala ataupun lain-lain perkara ya, tapi maknanya yang kalau dia buat satu perbuatan itu ada kerana niat yang lain, jadi dia dah menduakan Tuhan di situlah ya. Jadi mungkin ada yang tanya, jadi Ustaz kalau macam itu bagaimana pula kalau guru agama ni tak boleh lah ambil bayarannya, jadi kena ikhlas. Ikhlas dia tak boleh ambil bayaran. Guru-guru agama, Jacob, guru-guru ustazah kat sekolah, even di universiti tak boleh ambil gaji. Jadi ajar kena ikhlas, ajar ikhlas. Jadi kalau ambil gaji tu upah bukan sikit, kadang gaji dia mahal juga kan ya, tiap tahun meningkat dia punya gaji. Jadi macam mana tu Ustaz? Jadi ikhlas tak macam itu kan, mengajarnya begitu. Jadi dalam keadaan ini jadi itu adalah lain ya, maknanya dalam keadaan tersebut bila seorang itu menggunakan keupayaan dia, masa dia, tenaga dia untuk membuat satu secara profesional, maka itu ada upah dia lah ya. Jadi soal ikhlas atau tak ikhlas, InsyaAllah kalau dia memang ada tujuan, maknanya memang ada passion, ada semangat untuk memberi maklumat, memberi ilmu kepada masyarakat, InsyaAllah ada keikhlasan. Tapi kalaulah seorang itu menjadi guru, menjadi ustaz, ustazah hanya semata-mata kerana bayaran ya, dia bukan fikir pun lantaklah yang dengar tu faham ke tidak, tapi yang penting dapat bayaran. Yang terfikir dalam kepalanya tu dapat bayaran sajalah kan ya. Jadi yalah, ceramah sana ceramah sini, kalau nama tu dah popular tu mungkin ribu-ribu lah ceramah, tak sampai sejam kan ya. Jadi fikir yang itu je lah kan ya. Jadi itu mungkin berbahaya lah, boleh membawa kepada keikhlasan tadi tu diragui lah, tak semestinya lah ya. Dalam kita tengok keadaan lah ya. Niat juga boleh jadi pembeza ya, pembeza antara adat atau ibadat ya.
adat atau ibadat ya, dan seseorang itu adat atau ibadat, dan juga jenis-jenis ibadat ya. Ini telah kita sentuh tadi lah ya, sama ada ibadat wajib ataupun sunat, ibadat dan adat. Mandi biasa saja dianggap sebagai harus, bukan harus. Tapi kalau mandi dengan niat untuk bersihkan badan, untuk nantinya dapat beribadat, semua tu insya-Allah dikira sebagai ibadah. Jadi kalau kita lihat ya, antara beberapa contoh ya, bila kita sebut ibadah ataupun bukan ibadah ya, maknanya al-umur bil qasidiyah, antara contoh-contohnya seorang yang masuk masjid untuk berehat, maka hukumnya dia tidak mendapat ganjaran pahala lah. Tapi kalau dia niat iktikaf, insya-Allah dapat pahala. Jadi seorang yang petik anggur untuk buat cuka harus hukumnya, ataupun petik untuk dimakan harus hukumnya ya, untuk dijual. Tapi jika berniat untuk buat arak, maka haram hukumnya ya. Mandi sejukkan badan harus hukumnya, tapi kalau mandi pun tujuan ibadat, insya-Allah dapat pahala. Seorang yang mengambil harta luqatah, harta yang tercicir di jalanan tu, jadi kalau dia ada niat untuk ambil barang tersebut, dia berdosa. Sebaliknya kalau dia ada niat dia ambil barang tersebut untuk dia cari tuan dia, diserahkan kepada tuan dia, maka dia akan dapat, insya-Allah dapat pahala. Siapa yang masuk tidur sedangkan dia berniat untuk bangun solat sunat pada tengah malam, namun disebabkan terlalu mengantuk atau tidak terjaga, lepas tu dia pun terjaga dah masuk subuh dah, insya-Allah dapat pahala apa yang diniatkan itu. Tapi jangan tiap malam sama aja kan, aku niat nak bangun qiyamul lail ni. Esok pun niat lagi qiyamul lail, tapi tak pernah terbangun kan ya. Jadi kena ada satu masa tu kena berjaya jugalah ya. Jadi kalau tak ni nampak macam betul-betul ke ataupun main-main ya. Begitu jugalah jika seorang itu tujuan pemindahan organ ya, untuk menyelamatkan nyawa, ataupun bedah siasat untuk menyelamatkan nyawa ya. Jadi dia dibenarkan. Tapi ada kata pembedahan ataupun tadi itu sajalah ya, untuk merosakkan, menyiksa mayat ya, maka ia diharamkan sama sekali ya. Itu kalau kita lihat beberapa contoh ya, praktikal yang mana bab niat ini dia boleh masuk dalam banyak perkara. Walaupun kita tidak nafikan ya, niat ini walaupun dia paling utama, tapi dia bukanlah segala-galanya. Niat ini bukanlah segala-galanya. Maksudnya just kerana niat tu betul, maka tak kisahlah caranya tu betul ataupun tidak ya. Matlamat tidak menghalalkan cara, dia tengok keadaan lah ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah kan ya, kata-kata tersebut ya. Tapi dalam setengah keadaan ya, maknanya just kerana kita nak bersedekah, kita mencuri untuk kita bersedekah, niat yang baik kan, tapi caranya salah, maka tidak bolehlah ya kita melakukan perkara tersebut. Ingin menegakkan agama dengan cara menipu, contohnya lah kan ya, menipu orang ramai supaya akhirnya perjuangannya diterima, contohnya lah kan ya. Jadi itu juga adalah satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Tujuannya kelihatannya bagus ya, untuk perjuangan agama semua, tapi kalau caranya itu adalah cara yang salah, maka dia hakikatnya mendatangkan mudarat yang jauh lebih banyak daripada kebaikan yang ingin dicapai. Sebenarnya banyak lagi perbincangan berkaitan dengan kaedah yang pertama ni. Ini kita akan sentuh nanti dalam minggu-minggu yang akan datang. Rasanya cukup setakat ini. Yang baik datang dari Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.